Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurida Yati Yusof, nombor matriks 276677, dan saya akan membuat pembentangan mengenai tajuk cabaran serta reformasi perkhidmatan awam di Malaysia. Sebelum kita pergi lebih jauh, saya akan ceritakan sedikit mengenai pengenalan kepada perkhidmatan awam ini. Okey. Perkhidmatan awam di Malaysia ini merupakan jentera pentadbiran yang bertanggungjawab dalam melaksanakan dasar-dasar kerajaan. Bagi mencapai segala objektif dan matlamat negara, perkhidmatan awam juga mempunyai kuasa eksekutif dalam melaksanakan dasar-dasar dan keputusan kerajaan. Maka dengan itu, perkhidmatan awam di Malaysia telah banyak melalui perubahan di mana strukturnya diorientasikan semula dan mengalami evolusi yang relevan dan progresif melalui penambahbaikan yang terancang. Segala pembaharuan yang dilaksanakan sudah semestinya mempunyai cabarannya yang tersendiri sejajar dengan kemajuan sains dan teknologi. Ini bermaksud dalam mewujudkan sebuah perkhidmatan awam yang cekap dan berkesan, reformasi dalam pentadbiran awam memainkan peranan yang penting. Okey, sekarang kita pergi kepada teori dan konsep berkaitan perkhidmatan awam. Menurut Lehman 1976, reformasi pentadbiran awam adalah sebagai apa-apa perubahan bagi jentera-jentera pentadbiran nasional dan peringkat kerajaan yang lebih rendah, dan ianya berpendapat ianya sebagai perubahan yang terarah. Perkhidmatan awam di Malaysia mempunyai rekod yang amat menarik kerana ianya tercorak melalui perkembangan sejarah negara, sosial dan institusi politik. Antara struktur perkhidmatan awam yang terkandung di dalam Perlembagaan Persekutuan adalah perkhidmatan awam bagi kerajaan persekutuan, perkhidmatan awam bagi kerajaan negeri, dan perkhidmatan awam bersama bagi kerajaan persekutuan dan negeri. Di samping itu, pelaksanaan pembaharuan pentadbiran awam perlu diberi fokus kepada beberapa aspek seperti pembangunan kapasiti pentadbiran, pengukuhan polisi semasa kerajaan, pembaharuan institusi dan penyusunan semula sumber manusia. Antara reformasi yang dilakukan di dalam perkhidmatan awam ialah seperti inisiatif pengecilan saiz melalui penswastaan, pensijilan MSISO 9001, piagam pelanggan, perubahan struktur organisasi, penubuhan pusat setempat dan peningkatan kualiti seperti pengurusan kualiti menyeluruh. Jika kita amati, perubahan besar reformasi perkhidmatan awam dapat dilihat pada zaman pentadbiran Tun Mahathir, di mana kemajuan di dalam teknologi maklumat, komunikasi dan perdagangan telah membawa kepada satu perubahan kepada dunia di dalam sistem pemerintahan negara. Antara reformasi yang telah dilaksanakan sekarang di dalam pengurusan perkhidmatan awam ialah menerusi program My Mesyuarat. My Mesyuarat merupakan sistem pengurusan mesyuarat dan pemantauan keputusan mesyuarat secara dalam talian. Antara fungsi di dalam My Mesyuarat ialah seperti membuat jemputan mesyuarat, penyelarasan kalender email serta pengurusan minit mesyuarat. Selain itu, ianya mudah diakses dan berupaya beroperasi merentasi sepadan. Ia juga dapat menjimatkan masa dan kos pengurusan mesyuarat dari semua agensi kerajaan. Dengan wujudnya pelaksanaan mesyuarat yang dilakukan secara digital, ianya secara tidak langsung telah menyokong ke arah usaha untuk membentuk kerajaan digital. Tanpa disedari, penjawat awam seringkali menjadi tumpuan umum. Antara isu yang sering kali dikaitkan dengan penjawat awam ialah mengenai isu rasuah dan salah guna kuasa.
Merujuk kepada skor Indeks Persepsi Rasuah Malaysia bagi tahun 2021, Malaysia berada di kedudukan 62 berbanding 180 buah negara. Justru itu, semua pejabat awam digesa untuk melipat gandakan usaha untuk memperkukuh integriti serta tadbir urus di bawah pelan anti rasuah organisasi. Visi perkhidmatan awam ialah untuk memanfaatkan struktur dan teknologi informasi terkini untuk menyediakan perkhidmatan berimpak tinggi berpaksikan rakyat. Kekuatan perkhidmatan awam dapat dilihat apabila inovasi dan transformasi besar yang selari dengan konsep kerajaan digital telah dapat memberi banyak faedah kepada rakyat dan juga kerajaan. Tetapi dalam mengekalkan kekuatan perkhidmatan awam, masih ada juga kelemahannya yang perlu ditambah baik. Antaranya adalah kelemahan di dalam sistem pelaksanaan dan penyampaian kerajaan. Ketidaksamaan dalam konteks pelaksanaan polisi dan prosedur kerja antara isu yang selalu dibangkitkan oleh masyarakat. Jadi, satu garis panduan perlu diikuti oleh semua agensi pelaksana bagi memastikan tiada lagi perbezaan polisi dan prosedur kerja. Kes rasuah dan penyalahgunaan kuasa menjadi analisis saya di dalam pembentangan ini. Rasuah merupakan pemberian atau penerimaan suapan yang dilabelkan sebagai upah atau dorongan kepada individu yang melakukan perkara yang melanggar peraturan di dalam urusan rasmi. Saya mengambil satu contoh kes berkaitan rasuah di kalangan penjawat awam. Kes ini berlaku apabila seorang pejabat awam telah membuat pembelian barangan sekolah yang bernilai RM22,646 kepada syarikat yang didaftar atas nama dua anaknya. Kes ini telah disiasat mengikut Seksyen 23 Akta SPRM 2009. Akta ini hanya melibatkan kesalahan pegawai awam di mana mereka menggunakan kedudukannya dalam membuat keputusan atau mengambil tindakan berhubung sesuatu perkara di mana dia, saudara atau sekutunya mempunyai kepentingan. Bagi meningkatkan produktiviti dan penyampaian perkhidmatan awam, semua prosedur perlu diteliti dan dinilai semula selaras dengan hasrat kerajaan untuk menuju ke arah sistem berteraskan kerajaan digital. Antara cadangan penambahbaikan yang perlu dilakukan ialah menilai semula semua prosedur agar proses perkhidmatan berjalan lancar dan rakyat mendapat manfaat dari perkhidmatan kerajaan. Selain itu, kerajaan perlu meningkatkan penggunaan perkhidmatan dalam talian agar usaha untuk memperluas jangkauan perkhidmatan dapat dicapai dengan peningkatan libat urus bersama rakyat seiring dengan arus perdana. Kesimpulannya, perubahan teknologi, demografi dan juga budaya serta perubahan pergerakan manusia yang semakin pantas merupakan antara cabaran-cabaran yang perlu dihadapi dalam memberikan transformasi perkhidmatan awam. Oleh itu, dalam mendapati perubahan dan penambahbaikan sistem kerja sedia ada, penjawat awam perlu memainkan peranan yang besar dalam melaksanakannya. Sekian, terima kasih.